hal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba diminta untuk mengisi kekosongan masa ni kerana yang mak bawa Tuan Guru Datuk Niamul Aziz belum lagi balik. InsyaAllah Tok Guru akan balik pada hari 9 bulan, hari Isnin. Bagi mengisi masa ni, hamba rasa molek kalau hamba sama balik lah buku yang hamba duk baca tiada bulan tu, iaitulah Fiqhud Daulah min Fiqhid Daulah fil Islam, perbincangan tentang fiqh kenegaraan daripada sudut Islam. Dulu kita telah masuk kepada bab tajuk dia Nahwa Fiqhin Siyasiyin Rasyid, ke arah fiqh siasi yang benar, iaitu setelah Profesor Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan kepada kita tentang kedudukan negara di dalam Islam, tentang ciri-ciri dan juga pedoman-pedoman ataupun batu tanda bagi negara ini. Maka dia masuk kepada perbincangannya bagaimana kita nak membentuk fiqh siasat ataupun fiqh politik yang tepat mengikut kehendak Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kita bicara dulu, Profesor Qaradawi berpendapat adalah penting kepada kita orang Islam pada hari ini mempunyai suatu fiqh siasat yang baru, yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada pada hari ini. Beliau juga melahirkan rasa duka cita kerana dia kata dalam perbincangan fiqh dalam Islam ni, ulama biasanya menumpukan hanya kepada aspek-aspek yang bersifat ibadat dan perkara-perkara yang berkait dengan ibadat, tetapi hampir tidak ada perhatian yang diberikan kepada aspek siasat ataupun aspek politik. Sedangkan pada pandangan Profesor Qaradawi, aspek politik ni merupakan suatu aspek yang amat penting, terutamanya pada zaman ni, di mana kita tengok kita ni kehilangan negara. Kita orang Islam ni tak ada negara. Selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1924, kejatuhan Turki Osmaniyah, iaitulah negara Islam yang terakhir di dalam dunia ni. Turki Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Tak ada negara yang meletakkan Islam sebagai dasar dan mentadbir negara itu sesuai dengan kehendak Islam. Walaupun ada selepas pada itu Pakistan. Kalau tengok dalam negara Pakistan, ia ditubuhkan hasil perjuangan Muhammad Ali Jinnah pada waktu itu dengan penyokong-penyokong dia, berjaya melahirkan negara Pakistan. Dan Pakistan ini meletakkan di dalam pelbagai area bahawa dia adalah sebuah negara Islam. Tetapi daripada segi pelaksanaannya, sejak daripada waktu mula-mula ditubuh sampailah lah ni, banyak perkara-perkara yang tidak kena mengikut pandangan para pengkaji, yang tidak menepati dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang diberikan oleh ulama dan juga sarjana bagaimana kita nak melaksanakan Islam ni dalam konteks moden, dalam konteks sebuah negara bangsa seperti yang ada pada hari ini. Sebab lah ni negara-negara yang ada ni selepas Perang Dunia Kedua lebih bersifat negara bangsa, yang dipanggil sebagai nation state, negara bangsa, iaitu negara yang diasaskan kepada bangsa, hasil daripada perjuangan kebangsaan. Ini tadi soalan baik tu tadi.
negara bangsa, yang mana biasanya negara ni diasaskan kepada faham kebangsaan, iaitulah meletakkan kepentingan ras ataupun bangsa mengatasi kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi maka sebab itulah kata Profesor Yusuf Qaradawi, perlu benar kepada kita orang Islam pada akhir zaman ni, pada zaman mula ni lah, mempunyai suatu pemikiran siasat, pemikiran politik yang baru. Saya guna kata yang baru, iaitu yang menepati dengan suasana persekitaran berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak nafikan, sebenarnya nak sebut dulu dalam perbincangan dulu, bahawa kalau kita baca dalam warisan ilmu Islam, banyak dah buku ditulis tentang siasat syariah, tentang pemikiran politik dalam Islam ni. Tetapi pemikiran politik itu mengikut kajian yang dibuat oleh ulama-ulama yang kemudian dibentuk hasil daripada suasana dan juga keadaan yang ada pada waktu itu sesuai dengan zaman tersebut. Dan sebahagian daripada pemikiran-pemikiran itu tak boleh kita nak laksanakan dalam konteks moden, dalam konteks kita ada pada hari ini. Dan ada setengah pandangan tanda penulisan ulama itu dibuat secara ideal, secara idealisme, berdasarkan suatu pemikiran yang ideal, tetapi nak laksanakan pada zaman itu pun tak boleh. Satu paling mudah, kalau kita baca dalam perbincangan ilmu politik Islam ni, pemikiran Al-Mawardi ni seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, pemerintahan ataupun hukum-hukum pemerintahan. Dia ni mengemukakan pandangan politik mengikut mazhab Syafi'i. Lagu mana nak tadbir negara, lagu mana nak menyusun. Ada sebahagian pengkaji yang mengkaji pemikiran politik Mawardi ini berpendapat bahawa sebahagian besar pemikiran Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah itu sendiri pun tidak boleh dilaksanakan pada zaman itu, pada zaman dia, iaitu pada zaman abad pertengahan Islam, medieval, abad pertengahan Islam itu, kerana ideal, dia bersifat ideal, iaitu nak terjemah kerana ideal ni, tapi benda yang molek tapi tak boleh nak buat pada waktu itu kerana keadaan yang ada pada waktu itu. Itu sebagai contoh. Dan adalah ulama-ulama lain yang cuba memberikan pandangan-pandangan yang lebih bersifat realistik, yang praktikal. Kalau tengok dalam mazhab Hambali, Imam Ibn Taymiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali yang hidup pada abad yang ke-17 tak silap ambo, Hijriyah, dia menulis buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Dan buku ni antara buku pemikiran politik Islam yang paling masyhur, yang dirujuk oleh orang biasanya bila orang berkecek tentang pemikiran politik dalam Islam. Dan buku ini dia banyak menekankan aspek praktikal, aspek yang sesuai dengan keadaan yang berlaku, dengan suasana yang ada, dengan keadaan masyarakat. Jadi ini latar belakang, saya sebut nama ulang balik latar belakang keadaan kita. Maka sebab tu bila kita hari ni, kita di Kelantan ni, Tuhan beri ruang kepada kita memerintah negeri Kelantan ni, walaupun dengan di segi undang-undangnya banyak sekat-sekat kuasa kita terhad kerana kita terikat dalam konsep federalisme, persekutuan, dan kita tidak boleh berdiri sendiri. Tetapi ruang yang ada ini sebenarnya menuntut kita kepada suatu pemikiran politik, pemikiran politik yang bersifat semasa, suatu pemikiran politik yang bersifat realistik, yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Dan selepas daripada pilihan raya 2008 ni, baru-baru ni, beberapa bulan yang lepas, perkembangan politik yang ada dan adanya kajian-kajian yang baru, 3-4 buah negeri yang baru dimenangi oleh yang apa yang disebut sebagai Pakatan Rakyat ni, dengan sendirinya kerana kita parti Islam ni terlibat secara langsung dalam kajian ni, kecuali di Pulau Pinang kita tidak terlibat secara langsung, tetapi di Perak, di Kedah, di Selangor kita terlibat secara langsung. Maka di sini menuntut kita ni supaya ada suatu pemikiran siasat, suatu pemikiran politik, fiqh siasi, suatu pemikiran siasat yang